Assalamualaikum, kembali lagi bersama channel Manpan Studio. Pada video kali ini, Manpan Studio akan membahas Boruto episod 217, part yang kedua. Untuk part yang pertama, saya telah letakkan link video itu dalam description di bawah. Jadi selepas habis tengok video ni, korang bolehlah tengok video part pertama supaya korang faham dengan apa yang dibahaskan dalam video ini. Sebelum tu, yang mana yang baru sampai ke channel Manpan Studio, jangan lupa tekan button subscribe dan notification supaya korang tak ketinggalan dengan video-video yang baru dari channel Manpan Studio. Dan jadikan channel Manpan Studio antara channel terbaik di Malaysia yang membincangkan tentang anime Boruto dan anime-anime yang lain. Okey, dah settle, jom kita mula. Sambungan bahagian kedua dimulakan dengan adegan perbualan Amado dan lain-lain, yang mana Amado telah berkata, adakah tangan palsu kau Kawaki itu berfungsi dengan cakra? Biasanya cukup susah untuk menemukan tangan yang sesuai. Kau beruntung Kawaki. Lalu Katsuki berkata, pada awalnya tangan Kawaki itu dibuat untuk digunakan oleh Nana Daime. Jadi ia akan bertindak dengan cakra Naruto. Katsuki berkata lagi, Nana Daime telah membagi cakranya untuk Kawaki agar tangan itu dapat berfungsi sepanjang waktu. Kemudian Sumire berkata, adakah kau Amado boleh kembalikan tangan Kawaki itu semula? Amado menjawab, tentu saja, aku boleh lakukannya. Dan itu akan menjadi tugas pertamaku setelah semua ini selesai. Dan dia Kawaki akan menjalani pemeriksaan. Selepas itu tiba-tiba tangan palsu Kawaki itu memberikan respon dan Kawaki telah berkata, cakra Nana Daime semakin lemah. Babak seterusnya telah beralih ke adegan perlawanan. Naruto dalam badan mod kelihatan semakin letih. Disebabkan itu Sasuke berkata dalam fikirannya, apa yang terjadi? Cakra Naruto semakin menurun dengan begitu cepat. Kemudian Ishiki telah berkata, jadi ini yang terjadi, iaitu kau Naruto telah mempermendekkan umur kau untuk mempunyai peningkatan kekuatan seperti ini. Dan nampaknya taruhan kau sudah kalah, Uzumaki Naruto. Namun, bukan hanya Naruto, Ishiki juga pada waktu itu tiba-tiba telah muntah darah. Dan Ishiki telah berkata, Hokage kau, apa yang kau sudah lakukan, Naruto? Lalu Naruto berkata, permainan baru akan dimulai untuk melihat siapa yang akan mati terlebih dahulu. Disebabkan itu, Naruto terus meluru ke arah Ishiki untuk menyerang Ishiki. Semasa Naruto meluru ke arah Ishiki, babak telah menunjukkan flashback perbualan Naruto dan Kurama, yang mana Kurama telah berkata, kekuatan Baremon ini sangat kuat dan itu pasti melebihi Ishiki, tetapi kita masih tidak akan menang melawannya kerana risikonya sangat besar dan mungkin kita akan mati sebelum Ishiki. Naruto menjawab, apa yang kau bergurau Kurama? Kurama berkata lagi, bertenang, biasanya itu yang akan terjadi, tetapi keadaan kita di sini berbeza dan sebab itulah aku memilih cara ini. Naruto berkata, apa yang kau maksudkan Kurama? Kurama menjawab, mod ini akan mempermendekkan umur kita dan itulah kuncinya. Kerana semua cakra telah terhubung dan kekuatan yang muncul ini adalah dari sebahagian kehidupan kita. Jadi setiap serangan kita kepada Ishiki juga akan memendekkan umur kita. Dan Kurama berkata lagi, dengar Naruto, kau jangan fikirkan untuk mengalahkan Ishiki, tetapi kau fikirkan untuk melancarkan serangan yang tepat kepadanya untuk mengurangkan jangka hayat yang ada pada Ishiki. Babak telah beralih kembali ke adegan perlawanan. Ishiki telah berkata dalam fikirannya, mustahil, masa untuk aku hidup sudah menurun secara mendadak. Dari aku mempunyai 20 jam untuk hidup dan sekarang aku hanya tinggal 30 minit lagi untuk hidup. Lalu Naruto telah memberikan satu serangan kepada Ishiki dan Ishiki telah membalas semula serangan dari Naruto itu. Jadi mereka berdua saling memberikan serangan sesama mereka sehinggalah satu ketika Naruto telah menumbuk Ishiki ke tanah. Dan pada waktu itu juga Ishiki dalam fikirannya telah berkata, tak guna, kekuatannya bukanlah masalah yang besar, tetapi terkena serangan miliknya sangatlah kuat dan berbahaya. Sasuke juga telah berkata cakra Naruto semakin berkurang dengan terus menerus. Dan adakah Naruto akan... Setelah itu Ishiki telah mencekik Naruto dengan begitu marah sambil dalam fikirannya telah berkata, tak guna, masa hidupku hanya tinggal kurang dari 10 minit. Aku harus mencari Kawaki sekarang. Lalu Naruto berkata, sudah terlambat Ishiki. Ishiki menjawab, diamlah kau Naruto. Tiba-tiba
Semasa Ishiki sedang mencekik Naruto, Ishiki dapat merasakan cakra Kawaki dan Ishiki telah berkata kepada Naruto, yang akan bertahan adalah Otsutsuki Ishiki dan bukan makhluk rendahan seperti kau Naruto. Babak beralih ke perbualan Kawaki dan lain-lain. Tiba-tiba pada waktu itu juga telah muncul jutsu ruang dan waktu dalam bilik tersebut. Rupa-rupanya itu adalah perbuatan dari Ishiki yang telah menggunakan jutsu ruang dan waktu untuk memindahkan Kawaki ke dimensi yang mereka sedang bertarung. Disebabkan perkara itu, Kawaki telah dibawa ke dimensi perlawanan dan Kawaki telah berkata apa yang telah terjadi. Ishiki berkata, jadi begitu, tangan buruk Kawaki itu menggunakan cakra kau Naruto, dan aku nak berterima kasih kepada kau Naruto kerana aku boleh merasakan cakra Kawaki dan membawanya ke sini. Ishiki berkata lagi, selamat datang Kawaki, akhirnya kita bertemu lagi. Beralih lagi ke babak Amado dan lain-lain, Shikamaru telah terkejut dan berkata apa yang telah terjadi, kenapa Kawaki tiba-tiba menghilang. Amado menjawab, ini mungkin disebabkan Ishiki mengetahui keberadaan Kawaki dan dia telah membawanya ke dimensi dia berada sekarang ini. Dan apa yang aku boleh katakan, kita sudah tidak mempunyai cara lain dan ini adalah penamatnya. Beralih semula ke adegan perlawanan, Kawaki dalam fikirannya telah berkata, jadi inilah dia Otsutsuki Ishiki yang berniat untuk menanamkan karma yang baru kepada aku. Kemudian Ishiki berkata, itu memang nyaris. Sisa waktu aku untuk hidup hanya tinggal lagi beberapa minit lagi. Tidak aku sangkakan makhluk seperti ini akan mampu membuat diriku seperti ini. Kawaki juga telah teringat kata-kata Amado yang berkata, jika kau Kawaki dapat mengelakkan Ishiki untuk meletakkan karma kepada kau, kita akan menang. Disebabkan itu, Kawaki dengan penuh yakin telah berkata kepada Ishiki, Ishiki, kau hanya tinggal lagi 5 minit untuk hidup bukan? Senang rasanya aku dapat melihat ataupun menyaksikan hidup kau Ishiki akan berakhir. Ishiki menjawab, kau Kawaki, nanti aku akan bangkit semula dalam tubuh kau dengan karma baru dari kau Kawaki. Naruto juga telah berkata, lari Kawaki, pergi sejauh yang kau boleh. Ishiki menjawab, diamlah kau Naruto, berhenti bercakap dan pergi tidur. Jadi Naruto pun tiba-tiba telah kembali kepada asal dan kelihatan semakin letih. Setelah itu, Kawaki telah melarikan diri dari Ishiki, namun Ishiki dengan mudah muncul di hadapan Kawaki dan berkata, kau tidak boleh melarikan diri Kawaki. Lalu Ishiki terus menjekik Kawaki dan berkata, jangan melawan, ini akan berakhir dengan cepat. Namun Sasuke telah menggunakan kemampuan randingannya dan menukarkan tubuh Kawaki dengan dirinya. Jadi Ishiki telah terkejut dengan perkara itu dan Sasuke juga telah melemparkan satu bom asap kepada Kawaki dan berkata, Kawaki, gunakan bom itu dan melemparkannya. Kawaki pun telah melemparkan bom asap itu yang telah menyebabkan banyak asap telah muncul di situ. Lalu Ishiki berkata, teknik itu tidak akan berkesan, dan Ishiki terus memberikan satu tumbukan yang kuat kepada Sasuke. Setelah itu Ishiki telah menggunakan kemampuan Byakugannya untuk mencari keberadaan Kawaki. Namun asap itu mampu menghalang kemampuan Byakugan dari Ishiki. Jadi Ishiki telah terbang dan mencari Kawaki. Namun Ishiki tetap tidak berjaya untuk mencari Kawaki. Disebabkan itu, Ishiki terus menuju ke arah Naruto dan telah memijak Naruto sambil berkata, Kawaki, jika kau tak munculkan diri kau dalam masa 20 saat, aku akan membunuh Hokage kesayangan kau, Kawaki. Dan larilah kau, Kawaki, jika kau mahu perkara seperti ini berlaku. Semasa Kawaki sedang bersembunyi dari Ishiki, Kawaki telah teringat flashback yang mana Jigen sebelum ni telah menjaganya dengan begitu kejam dan selalu memukulnya. Dan Kawaki juga teringat dengan Naruto yang selalu menjaga Kawaki dengan begitu baik. Akhirnya Kawaki telah munculkan diri dia dan Ishiki terus menuju ke arah Kawaki. Kawaki juga telah melakukan serangan Katon kepada Ishiki, namun Ishiki dengan mudah menghalang serangan itu. Lalu Ishiki telah memeluk Kawaki dan berkata, apa yang kau lakukan Kawaki? Kau fikir kau seorang ninja? Kawaki menjawab, Nana Daime telah menjadikan aku muridnya dan dia kata aku mempunyai bakat. Ishiki berkata, kau Kawaki tidak akan boleh menjadi seorang ninja, atau erti lain kau tidak akan menjadi apa-apa selain kehidupan kau akan dihancurkan menjadi wadah untuk aku. Kawaki menjawab, Naruto juga telah mengajar aku banyak perkara dan disebabkan Naruto aku mempunyai alasan untuk terus hidup. Ishiki menjawab, hidup untuk tujuan apa Kawaki?
Disebabkan tangan kanan kau Kawaki yang diberikan oleh Naruto, aku dapat menemukan kau. Dan tanpa sedar, Naruto lah yang telah menyebabkan kau akan terkorban Kawaki. Dan itu adalah kenyataannya. Kawaki menjawab, kau tidak mengerti apapun Ishiki. Kerana dunia tanpa Nanadaime tidak ada ertinya bagi aku. Lebih baik aku mati. Ishiki berkata, tidak menjadi masalah kerana kau adalah sebuah wadah bagiku. Selepas itu Ishiki telah berjaya meletakkan karma yang baru kepada Kawaki. Dan Ishiki telah ketawa dan berkata, sekarang aku boleh tidur dengan nyenyak. Sepertinya masa hidup aku sudah habis. Dan memang nyaris perkara itu. Aku puji korang semua boleh membuatkan aku seperti ini. Tidak lama dari itu, selepas Ishiki yang telah berkata besar itu, tiba-tiba karma kepada Kawaki telah menghilang. Jadi Ishiki sangat terkejut dan berkata, tunggu, apa yang terjadi dengan karma kau Kawaki? Kawaki menjawab, bolehkah kau beritahu berapa lama lagi kau boleh mempertahankan hidup kau Tuan Ishiki? Disebabkan itu Ishiki dengan begitu marah dan berkata, Kawaki, apa yang kau lakukan? Ishiki juga dalam fikirannya telah berkata, ini pelik, kenapa semua ini terjadi? Kerana aku yakin sudah menanamkan karma yang baru padanya. Lalu Kawaki menjawab, Kagebushi no Jutsu. Dan Kawaki berkata lagi, kau ada kata-kata terakhir Ishiki, tetapi semua itu tidak penting kerana kau mati disebabkan diperbodohkan oleh wadah kau sendiri. Dan ini adalah kenyataannya. Kemudian Kawaki terus melompat ke tubuh Ishiki yang mana tubuh Ishiki telah bertukar menjadi debu. Dan Kawaki berkata, tidurlah sesukamu, tak guna. Jadi inilah pembahasan saya mengenai Boruto episod 217 part yang kedua. Maaf kalau saya ada kesalahan kata dan kesalahan fakta pada video kali ini. Teruskan support channel Manpan Studio untuk mendapatkan 10k subscriber dalam tahun ni. InsyaAllah impian itu akan tercapai dengan bantuan daripada korang semua. Akhir kata, saya Bro Aiman. Thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.